khabar semua? Cikgu doakan semuanya selamat duduk di rumah dan berada dalam keadaan sihat. Jadi hari ini kita nak sambung lagi berkaitan dengan subtopik modul 5 iaitu ledger. Jadi kita akan pergi kepada subtopik 5.2 iaitu sistem catatan bergu. Jom kita belajar. Okey, jadi sila buka buku teks di muka surat 152. Okey, subtopik 5.2 iaitu sistem catatan bergu. Jadi sistem ini cikgu telah menerangkannya secara ringkas dalam video pada subtopik 5.1 yang lalu. Okey, jadi hari ini kita akan lebih memahami apakah dia sistem catatan bergu ini. Jadi sebelum cikgu ingin menerangkan dengan lebih mendalam, marilah kita tengok dahulu apakah standard pembelajarannya. Okey, so murid boleh, jadi kamu boleh yang pertama menerangkan maksud sistem catatan bergu. Okay, yang kedua, menunjukkan bahagian debit dan kredit pada akaun ledger. So, sebelum ni cikgu dah terangkan debit kredit tu merujuk kepada kita akan rekodkan ke belah kiri iaitu debit ataupun di belah kanan iaitu kredit dalam akaun ledger. Okey, yang ketiga menerangkan peraturan mencatat dengan contoh urus niaga. Jadi kita akan tengok macam mana untuk kita mencatat bagi contoh-contoh urus niaga yang diberi. Okey, seterusnya mengenal pasti akaun-akaun yang terlibat bagi suatu urus niaga. Okey, jadi nanti kita akan dapat satu urus niaga dan cikgu nak kamu boleh mengenal pasti apakah akaun-akaun yang terlibat bagi setiap urus niaga tersebut. Okey, seterusnya merekodkan urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga. Jadi kita akan belajar merekod ke dalam ledger berdasarkan pernyataan urus niaga. Okey, untuk hari ini kita hanya fokus kepada 5 standard pembelajaran ini saja dan yang lain kita akan buat pada pembelajaran berikutnya. Okey, kita tengok dahulu apakah dia sistem catatan bergu. Okey, sistem catatan bergu merekodkan setiap urus niaga sekurang-kurangnya 2 akaun yang berbeza. Okey, so sekurang-kurangnya maksudnya dia boleh jadi lebih daripada 2. Okey, iaitu satu akaun akan didebitkan. Okey, satu akan didebitkan dan satu lagi akan dikreditkan dengan amount yang sama. Maksudnya debit dengan kredit ni dia mesti mempunyai nilai yang sama. Okey, kita tengok contoh di bawah ni. Ini adalah satu format ledger. So ini adalah di belah debit. Okey, ini adalah di belah kredit. Ingat debit tu maksudnya belah kiri kita, kredit adalah belah kanan kita. So nama akaun akan duduk di center di tengah-tengah pada format ledger ini. Dan ini bahagian debit ledger dan ini bahagian kredit. Okey, kita tengok contoh satu yang diberi. Okey, rekodkan urus niaga berikut ke dalam akaun yang berkenaan mengikut sistem catatan bergu dalam perniagaan alat tulis Afiq. So pada tahun 2016, Januari 2, Afiq membeli 2 rak pameran secara kredit daripada kilang perabot Soso sebanyak 3,400. Okey, jadi sebelum kita ingin merekodkannya ke dalam ledger, kita kena tahu dahulu apakah akaun yang terlibat dalam setiap urus niaga. Okey, dalam urus niaga ini apakah akaun yang terlibat? Yang pertama iaitu rak pameran. Jadi rak pameran ni adalah apa? Adalah perabot. Okey, jadi bila kita beli perabot akan bertambah. Jadi perabot apa? Perabot adalah aset. Jadi aset tambah belah mana? Aset tambah belah debit. Okey. Jadi seterusnya adalah kilang perabot Soso. Okey. Siapa dia kilang perabot Soso? Okey, apabila kita beli secara kredit, maksudnya kilang perabot Soso ni adalah akaun belum bayar kita sebab kita beli kredit tu hutang. Jadi kita belum bayar kepada kilang perabot Soso. Jadi ABB ni, kilang perabot Soso ni adalah ABB. Jadi ABB pun akan bertambah. Okey, so ABB bertambah. ABB adalah liability. Jadi bila liability bertambah, liability kita tengok dalam jadual bar dengan liability tambah belah kredit. So, kita dah dapat dah dia punya catatan bergu. Debit perabot kredit akaun belum bayar iaitu kilang perabot Soso. Jadi bila kita buka akaun perabot, okey, kita akan rekodkannya di belah debit iaitu di belah kiri.
Okey, apakah butirannya? Butirannya adalah pasangannya. Pasangan di siapa? Orang yang duduk di belah lawannya. Okey, iaitu yang duduk di belah kredit. Siapa? Iaitu akaun belum bayar kilang perabot so-so. Okey, dengan nilai 3,400. Okey, bila kita buka pula akaun yang kedua, iaitu akaun belum bayar kilang perabot so-so. Okey, kita dah sebut tadi dia duduk di belah mana? Belah kredit. Okey, belah kredit, belah kanan. Jadi, apakah butirannya? Butirannya adalah pasangannya iaitu perabot. Jadi, dekat sini kita nampak berlakunya sistem catatan berku di mana satu duduk di belah debit dan satu duduk di belah kredit. Dan dia akan bersilang. Okey. Jadi, satu debit, satu kredit. Itu namanya bersilang. Dan itulah disebut sebagai sistem catatan berku. Dan nilainya mestilah sama. Boleh? Okay, seterusnya kita pergi kepada cara merekod urus niaga ke dalam ledger. Jadi, ada 3 langkah di sini. Yang pertama, kenal pasti akaun yang terlibat. Okey, dalam dokumen sumber. Okey, ini kalau dibagi soalan dalam bentuk dokumen seperti invoice, receipt, okey, bil tunai, okey, ataupun dalam bentuk pernyataan urus niaga. Jadi langkah pertama kita kenal pasti dulu apa akaun-akaun yang terlibat. Okey, langkah yang kedua kenal pasti catatan akaun. Okey, di bahagian debit tu apa dan di bahagian kredit tu apa. Okey, jadi sekarang ni kamu kena mahirkan dengan jadual bar dengan leh. Jadi cikgu harap ibu boleh hafal lah. Okay, ingat balik jadual bar leh. Sebelum ni pun cikgu dah terangkan kan. Okey, jadi kamu kena tahu kesan bagi setiap urus niaga kepada kumpulan bar iaitu belanja dengan aset dan kumpulan leh iaitu liability, equity pemilik dan hasil. Okey, kesan ni ada dua dia, sama ada bertambah, okey, ataupun berkurang. Kamu belajar tambah tolak je ni. Okey, kalau dia adalah dalam kumpulan bar iaitu belanja ataupun aset, okey, kalau berlaku penambahan kita akan rekodkannya di belah debit. Okey, kamu ingat satu pun dah cukup. Okey, kalau tambah dah belah debit, tolak mestilah di belah kredit. Okey, cuba pula kita buat jadual untuk leh pula. Okey, kalau bar tambah belah debit, leh tambah belah kredit. Dia mesti berlawan kan? Okey, dan dia tambah belah kredit, jadi tolak belah debit. Ni nampak tak? Dalam akaun ni senang sebab kamu tahu je satu ini, kamu dah boleh lengkapkan yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketiga iaitu rekodkan dalam akaun dengan lengkap iaitu mengandungi tarikh, butir, nilai urus niaga dalam wang ringgit. Jadi ada 3 aspek di sini iaitu tarikh, butir dan nilai dan pastikan okey, 3-3 ini perlulah betul. Okey, sekiranya ada salah satu daripada 3 item ini salah, okey, jawapan kamu dianggap salah. Jadi hati-hati Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat yang berikutnya iaitu muka surat 153. Okey, kita baca rekodkan urus niaga berikut dalam akaun yang berkenaan mengikut sistem catatan berku. Okey, jadi kita tengok contoh 2. Okey, 2016 memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank 30,000. Okey, jadi sekarang ni apakah akaun yang terlibat iaitu akaun bank dan akaun modal. Modal ni datang daripada memulakan perniagaan. Okey, maksudnya dia baru masuk bank ini merujuk kepada modal. Okey, jadi boleh kita tulis kat sini modal. Okey, akaun yang didebitkan dan akaun yang dikreditkan. Okey, mengapa dikata bank duduk di belah debit? Okey, kerana bank didebitkan kerana aset bertambah. Jadi bank adalah aset, jadi aset tambah belah debit. Okey, modal. Kenapa modal duduk di belah kredit? Okay, kerana modal dikreditkan kerana equity pemilik bertambah. Jadi modal adalah equity pemilik. So, kesan dia adalah bertambah. Jadi, 1 bar 1 leh. Bila melibatkan 2 rumah yang berbeza, iaitu rumah bar dengan leh ni, dalam akaun ni kita ada dua kumpulan, bar dengan leh. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ini. Okey. Jadi, bila melibatkan 2 kumpulan yang berbeza, kesan dia sama. Maksudnya, dua-dua akan bertambah. Barulah dia boleh jadi debit dan kredit. Okey, jadi bagaimana untuk menyediakan akaunnya? Jadi, akaun bank
kita akan rekodkan dia di belah mana? Belah debit. So, belah debit tu belah kiri kita. Okey. Selepas tu kita buka pula akaun modal. Akaun modal kita akan rekodkan di belah mana? Direkodkan di belah kredit. Okey. Jadi, macam mana ingin merekodkannya? Langkah pertama, tulis dahulu tarikh iaitu tahun 2016 April 1. Okey, butirannya merujuk kepada pasangan yang duduk di belah yang bertentangan dengannya. Okey, jadi sekarang ni bank belah debit. Okey, kita rekod di belah debit. Butirannya adalah pasangan lawannya iaitu modal. Okey, begitu juga dengan modal. Modal kita akan rekodkannya di belah kredit iaitu belah kanan kita. Okey, dan butirannya adalah lawannya iaitu bank. Okey, dengan nilai yang sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 3. Okey, April 4, membeli barang niaga secara kredit daripada pembekas Syasha. So, membeli barang niaga akan wujudlah akaun belian. Okey. Beli secara kredit maksudnya kita beli tapi kita tak bayar lagi. Jadi pembekas Syasha ni adalah ABB. Maksudnya kita beli, kita belum bayar lagi. Okey. Jadi kena pasti kelas akaun bagi kedua-dua akaun ini. Okey. Kalau kita tengok dalam jadual ini, belian kita akan rekod di belah debit. Kenapa? Kerana belian didebitkan kerana belian adalah belanja dan kesannya adalah bertambah. Okey, sebab bila kita beli, belian kita akan bertambah. Okey. Kenapa pembekas Syasha duduk di belah kredit? Okey. Kerana pembekas Syasha adalah liability dan dia bertambah. Kenapa liability bertambah? Ataupun kenapa akaun ABB ni bertambah? Kerana hutang itu baru wujud. Baru wujud hutang, jadi hutang bertambah. Okey, jadi liability kita bertambah. Jadi untuk merekodkannya sama macam tadi. Okey, akaun belian kita akan rekodkannya di belah mana? Belian belah debit, so belah kiri. Okey, yang belah kanan ni kita abaikan belah kredit ni kita abaikan. Okey, sepatutnya belah kredit pun ada jugalah Okey, tapi tak ada butiran apa-apa. Okey, untuk akaun belum bayar kita akan rekodkannya di belah kredit. Okey, jadi sama juga tarikh April 4. Okey, untuk akaun belian butirannya adalah lawannya iaitu akaun belum bayar pembekas Syasha. Okey, dengan nilai 4,300. Okey, untuk akaun belum bayar pembekas Syasha pula butirannya adalah belian. Okey, dengan amount yang sama. Okey, boleh Jadi dia akan bersilang. Satu debit, satu kredit. Okey, contoh yang terakhir adalah contoh 4. Okey, pada tahun 2016 lagi, April 12. Menjelaskan hutang kepada pembekas Syasha dengan cek. Okey, tadi kita beli hutang, ABB bertambah. Okey, sekarang ni kita nak jelaskan hutang kepada pembekas Syasha dengan cek. Okey, jadi pembekas Syasha ni tadi adalah ABB. Bila kita jelaskan hutang, jadi hutang kita akan berkurang, akan tolak. Okey, cek ni merujuk kepada bank. Okey, bila kita bayar, menjelaskan ni maksudnya membayar hutang lah. Okey, menggunakan duit. Menggunakan cek ni maksudnya menggunakan duit kita di bank. So, duit kita akan berkurang. Tolak. Okey, jadi debit apa? Debit pembekas Syasha. Kenapa pembekas Syasha debit? Sebab liability berkurang. Okey, dan kenapa bank kita akan rekod di belah kredit? Kerana bank dikreditkan kerana aset berkurang. Okey, jadi kita tengok cara macam mana untuk merekodkannya ke dalam ledger. Okey, untuk akaun bank, April 1 ni merujuk kepada contoh 2 tadi. Okey, ini contoh 2 tadi. Okey, ingat setiap satu akaun dia ada satu ledger je. Jadi kita tak perlu nak buat banyak kali akaun bank. Jadi akaun bank yang berkaitan dengan bank kita akan rekod dekat ledger yang sama. Untuk urus niaga April 12 ini, bank kita akan rekodkan di belah kredit dengan butirannya akaun belum bayar pembekas Syasha. Manakala untuk akaun belum bayar pembekas Syasha pula kita akan rekodkan di belah debit. Butirannya adalah bank. Pada tarikh yang sama dan pada nilai yang sama.